Ini dah buka. Pasal air Yasin tu suka buka. Air pasal Yasin tu. Ada apa buka pula kata. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertamanya dan buat selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kita masih lagi diberi peluang untuk sujud di tempat yang sangat diberkati, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dianugerahkan dapat sujud sehingga akhir hayat kita, mati dalam keadaan sebaik-baik kematian, dalam keadaan beriman dan bertakwa, mati sebagai orang yang saleh, yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadat kita, dihapuskan segala dosa-dosa kita, dan dianugerahkan kita syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, sambungan kita dari kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran. Pada malam ini kita akan paparkan satu kisah berkaitan tentang sumpah palsu. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 77. Surah Ali Imran ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Surah Ali Imran ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka. Ada manusia yang mana dia sanggup menjual sumpah, mengkhianati sumpah, mencabuli sumpah semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sementara. Dia sanggup jual beli, dia sanggup membeli ni keuntungan dunia yang sementara dengan dia menjual akhirat, yang mana akhirat itu adalah tempat yang kekal selamanya. Kerana semata-mata samanan qalila, keuntungan yang sementara, yang sedikit. Keuntungan yang sedikit, yang sementara, yang tak kekal, tetapi dia nampak depan mata, dia sanggup meninggalkan, dia sanggup menggantikan. Yashtaru di sini ganti, diganti. Jual beli ni gantilah. Kita beli, kita jual, dia jual barang, kita bayar duit. Mana ganti duit dengan barang, tu jual beli. Mana dia ganti. Sedangkan matlamat seseorang yang mana beriman dan beramal saleh, yang bertakwa, mereka menginginkan akhirat. Tetapi bagi orang yang tidak menginginkan akhirat, mereka sanggup jual akhirat mereka. Semata-mata untuk apa? Untuk mendapatkan dunia yang sementara. Dengan sebab nak dunia, maka mereka sanggup bersumpah dengan sumpah yang palsu. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Orang yang mencabuli sumpah, orang yang melanggar janji, orang yang menipu, orang yang menukarkan akhirat dengan dunia, dengan kebahagiaan yang sementara, maka orang ini, kata Allah Subhanahu wa taala, la khalaqa lahum fil akhirah, tak ada langsung bahagian dia di akhirat. Mereka ini tidak akan mendapat apa-apa bahagian yang baik pada hari akhirat kelak. Tidak ada bahagian. Bila tak ada bahagian, tak ada apa-apa keuntungan mereka di akhirat. Kerana mereka dah ambil untung kat dunia. Dia tak nak untung di akhirat, maka bahagiannya di akhirat tidak ada apa-apa. Bukan hanya tidak ada apa-apa bahagian di akhirat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak, pada hari kiamat kelak, Allah tidak mau berbicara dengan mereka. Allah tak nak bercakap dengan mereka. Dan Allah Ta'ala tidak mau melihat mereka. Tengok pun tak nak, cakap pun tak nak. Kita kalau semua manusia lah, orang tak nak cakap dengan kita je nak. Datang ke surau kan, kita tegur orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang tak pandang kita. Dah tak cakap dengan kita, tak pandang dengan kita macam mana. Kalau seorang tak apa, semua. Asal macam mana? Kat dunia pun terasa lah. Lalu duk tengok Pak Haji tengah duk serang muka. Assalamualaikum Pak Haji. Macam tu je. Kan? Macam mana rasa? Rasa nak duit 10 tahun lagi kampung tu. Tak sampai 10 tahun lah. Besok angkat lah. Besok dah koyak lah. Jalan keluar lah. Tak duduk lama lah. Kalau sewa rumah ni, cari rumah lain dah. Kalau surau tuan-tuan, datang surau orang tak layan kita, cari surau lain lah. Tak pergilah surau tu.
Kan? Sebab orang tak tengok kita. Orang tak pandang kita. Orang tak cakap dengan kita. Sama dengan di dunia ni sama-sama kita pun dah terasa, tuan-tuan. Balik rumah, suami bercakap dengan isteri buat macam mana rasa? Isteri bercakap dengan suami buat macam mana? Hadirat yang dikasihi Allah. Ini pencipta kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau berbicara. Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, Allah tak nak berbicara dengan mereka. Allah tidak mau pandang mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mengampuni, tidak akan membersihkan dosa-dosa mereka. Jika seseorang yang berdosa di dunia, di akhirat masih lagi Allah bagi peluang untuk dia membersihkan diri, membersihkan dosanya, maka masih lagi ada peluang. Tetapi kalaulah Allah dah tak nak pandang dia, Allah dah tak nak bercakap dengan dia, Allah dah tidak mau membersihkan dirinya daripada dosa, agak-agak di mana tempatnya? Walahum azabun alim, bagi mereka siksaan yang amat-amat pedih. Sesuai ataupun tidak, bagi orang-orang yang mana mereka diazab di akhirat disebabkan akibat daripada mereka menukarkan kebahagiaan akhirat dengan dunia. Kerana untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, sanggup mereka bersumpah. Ada kumpulan, ada golongan manusia yang dia sumpah, dia suka sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dia suka bersumpah. Tetapi sumpah dia untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Siap. Walahum azabun alim, mereka akan diazab. Tuan-tuan nak tengok banyak sumpah pergi Arab. No, pergi Arab. Arab cukup banyak sumpah. Tapi sumpah dia difatwakan tak sah. Kan? Fatwa Arab jangan tuan-tuan percaya. Fatwa Arab pula. Sumpah Arab jangan percaya. Pergi ke pasar je, tanya dia. Ini harga ni murah lah. Wallahi dia wallahi. Wallahi dia ada. Macam Piramli punya sumpah. Sumpah wallah. Kan? Dia punya sumpah tu bukan betul, sumpah wallah. Bukan sumpah betul tak. Di fatwa di sana kata sumpah mereka tak termasuk dalam sumpah ni. Dia dah jadi satu kebiasaan. Sumpah tak habis-habis. Wallahi. Kita nak sebut wallahi takut, tuan-tuan. Kita sumpah pun apa dia? Tepuk tanah 3 kali. Kan? Tepuk tanah tak apa lah, tuan-tuan. Aku sumpah tepuk tanah 3 kali. Tak sah, tak jadi. Kan? Dia kena sebut apa? Sumpah ni kena sebut wallahi. Kena sebut salah satu daripada 3 ni. Wallahi, ataupun wabillahi, ataupun watallahi. 3 ini yang disebut huruful qasam. 3 ini adalah huruf-huruf sumpah. Dan kalau nak kenal huruf sumpah ni, selepas daripada waw tu, lepas daripada waw tu mesti berbaris kasrah. Dan dia berada di awal-awal kalimah. Wallahi. No, kalau dia duduk tengah-tengah, dia tak jadi lagi sumpah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam surah, banyak Allah Ta'ala bersumpah. Wal asri, wal fajri, walayalin ashri. Nampak tak? Semua tu ayat sumpah. Wan nazi'ati, wan nazi'at. Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa. Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan banyak Allah. Allah Ta'ala bersumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan apa lagi? Dengan wattini wazaitun. Allah Ta'ala bersumpah dengan buah tin, dengan buah zaitun. Bila Allah Ta'ala bersumpah, bermakna ada sesuatu yang besar. Sumpah ni bukan benda yang kecil. Sumpah ni bukan satu benda yang kecil. Sumpah ni adalah satu benda yang besar. Maka kita jangan bermain-main dengan sumpah. Ada orang yang dia mempermain-mainkan sumpah. Bagi dia tak ada apa. Sebab di dunia ni dia belum lagi di kafarah.
Belum lagi diazab, tunggu di akhirat. Kalau di akhirat, kalau dia tak bertaubat di dunia, dia tak taubat di dunia, pergi ke sana lagi dahsyat. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat orang ini. Pandang Allah Taala tak nak kepada orang yang mendustakan, orang yang memalsukan sumpah mereka. Dia sumpah depan orang ramai, bukan sikit, sumpah depan ribuan orang, jutaan orang. Tetapi dia melanggar sumpah tersebut, seolah-olah macam tidak ada apa-apa kesan baginya. Maka di hadapan Allah, Allah tidak mau bercakap dengan mereka. Allah tidak mau melihat mereka pada hari kiamat kelak. Bahkan mereka tidak akan dibersihkan daripada dosa dan kesalahan. Mereka akan diazab azabun alim. Alim bukan azabun azim. Alim ini lebih dahsyat lagi. Mereka akan diazab dengan azab yang amat pedih. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik ayat yang kita baca, ingat tuan-tuan ayat ini, surah Ali Imran ayat 77, ingat ada kisah di sebalik ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini selepas berlakunya satu kisah ini. Kisah apa? Kisah yang diceritakan. Kisah ni diriwayatkan oleh Al-Ash'as dia sendiri, yang orang kata mengalami orang kata peristiwa ini. Al-Ash'as radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, menceritakan satu kisah bahawasanya Al-Ash'as radhiyallahu anhu memiliki sebidang tanah. Dia ada sebidang tanah, ataupun kita sebut sekeping tanah, yang mana dia mengusahakan tanah itu, cuma dia belum lagi dapat dokumen. Dia tak dapat dokumen lagi. Mungkin dalam permohonan ke macam mana, dia tak dapat TOL pun tak dapat. Bukan kata nak dapat geran tak, TOL pun tak dapat lagi. Cuma tanah tu memang diusahakan oleh dia. Kan orang-orang dulu kan, orang-orang dulu dia pergi usaha. Bila dia usaha, lama-kelamaan tanah tu jadi milik dia kan. Tok nenek moyang kita dulu yang banyak tanah tu bukan dia beli. Dia pergi pugar tanah sana, dia terokar tanah sini. Tu yang banyak tu. Kalau rajin dia terokar, dia potong pokok sana, dia potong pokok sini. Masa tu tak ada lagi orang kita tanah rezeki kerajaan apa semua. Siapa yang dapat kat dia, dia lah orang kaya. Dia lah dapat kat dia tanah. Orang dulu. Sekarang ni tuan-tuan buat macam tu, lokal. Tak boleh dah, sekarang tak boleh dah. Kok suka tengok hutan kan. Hutan dekat tabler ni tak ada orang kot. Tebang pokok nanya, kena. Kan, tak boleh dah sekarang. Semua tak ada dah. Kalau nak minta TOL pun susah kan. Sampai sekarang ada beberapa ramai lagi yang nak minta kan. TOL pun tak dapat. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Syaitan Al-Ash'as dia ada tanah yang mana dia tak ada lagi dokumen. Dia baru pergi terokar tanah tu. Dia pun terokar bersih elok tanah tu, jadi tanah dia lah. No? Dah jadi tanah dia. Cuma belum lagi orang kata ada satu dokumen yang boleh membuktikan itu tanah dia. Tak apalah. Lepas dia usaha apa semua tanah, macam biasa lah. Kan dia duduk lagi, tak duduk lagi kan. Cakap pergi tebah-tebah sikit, pergi duduk. Lepas tu lama dia teringin nak pergi tengok. Dah lama dah dia pun nak pergi tengok. Pergi tengok dah ada penghuni baru. Sedap dia je, tanah eloknya dia pun masuk. Siapa dia? Yahudi. Ada seorang Yahudi ni, dia pergi duduk dekat tanah tu. Siap buat rumah bagai, tanam pokok pula, pokok durian musangking pula. Duk ikut suka hati dia, bukan tanah dia. Bukan tanah dia, tapi dia duduk kat tanah tu. Dia duduk kat tanah tu. Bila dia duduk kat tanah tu, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah, Al-Ash'as ni pun pergilah nak tengok tanah dia. Nak pergi, orang kata nak pergi ziarah lah kan, pergi tengok. Pergi terkejut bro. Kan? Terkejut lah. Macam mana tanah aku ni ada orang duduk? Dia siapa? Macam mana dia boleh duduk? Dekat tanah ni, sedangkan ni tanah aku. Lalu Al-Ash'as pun dia jumpa lah orang Yahudi tu. Dia kata, Pak Long, ni tanah saya ni Pak Long. Saya dah usahakan tanah ni lama dah. Boleh tak Pak Long, saya nak minta cara baik, tolong keluar dari tanah saya. Ni tanah aku lah.
Selamba tadi buruk kan, ni biawak. Selama biawaknya dia kata ni di tanah dia. Dia kata ni tanah aku lah. Aku duduk lama dah kat sini, tak ada siapa kacau. Yang kamu tiba-tiba datang mengaku tanah kamu ni dah kenapa? Hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Maka jadilah sedikit pertengkaran di antara Al-Ash'as dengan siapa? Dengan si Yahudi tadi. Al-Ash'as cakap cara lembut. Tuan tanah cakap cara lembut, bukan cakap cara kasar apa. Tapi Yahudi ni tetap keras, enggan, dia tak nak keluar. Dia bahkan dia mengaku itu aku punya tanah. Tentu kalau ada perangai jenis macam tu Yahudi lah tu. Kalau ada kat Malaysia ni jenis perangai macam tu, dia ni jenis darah, bukan darah lah, jenis perangai tu ada sikit perangai Yahudi. Suka mengaku hak milik dia. No, dah bukan milik dia. Dia mati-mati dia kata tak, ni aku punya. Lalu Al-Ash'as pun pergilah jumpa Nabi, datang kepada Rasulullah, menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka bila datang kepada Nabi menceritakan hal itu, maka dihadapkanlah kes tu di mahkamah lah kononnya ni. Kan? Dihadapkan kes kat mahkamah lah. Cerita selesai kat mahkamah lah. Waktu tu siapa yang menghakimi, siapa yang mengadili? Rasulullah yang akan mengendalikan kes tersebut. Maka bila dah bertemu dengan Rasulullah SAW, Yahudi tadi pun bertemu, Al-Ash'as pun ada sekali. Nabi pun tanya Al-Ash'as, wahai Al-Ash'as, kamu kata ni tanah kamu, betul? Ya Rasulullah, ni tanah saya. Kamu ada apa-apa dokumen? Ada apa-apa bukti? Ada apa-apa maklumat, bukti yang boleh memperkuatkan ini adalah tanah kamu, ini adalah hak milik kamu? Dah kepala ada fikir, ya Rasulullah, TOL pun tak dapat lagi, hanya dua kan? Tak dapat, saya tak ada dokumen apa, tak dapat apa. Saya cuma sekadar, saya dah buka tanah ni ya Rasulullah, memang saya buat sendiri. Saya sendiri yang usahakan tanah ni ya Rasulullah. Dia tak ada bukti, dia tak boleh bagi apa-apa ya Rasulullah. Saya tak ada apa-apa bukti ya Rasulullah. Saya tak ada apa-apa bukti ya Rasulullah yang nak membuktikan ni tanah saya. Tapi ni memang tanah saya, sungguh-sungguh. Ni memang tanah saya ya Rasulullah. Lalu bila dah macam tu, Rasulullah pun suruh orang Yahudi tadi bersumpah. Tu cara dia. Tu cara dia. Sebab apa kena bersumpah? Kenapa si Yahudi tadi tak perlu keluarkan bukti? Sebab dia duduk kat tanah tu. Faham tak? Sekarang ni kita dakwa dia. Kita pergi dakwa dia. Kita tuan tanah. Tapi kita tak ada dokumen, tuan-tuan. Tak ada dokumen apa. Betul? Tak ada apa bukti yang kata tu tanah kita. Tapi memang tu tanah kita, tapi tak ada bukti. Lalu kita nak dakwa dia yang dia telah merampas tanah kita, dia telah mengambil tanah kita. Maka dia pun sama juga, mana ada bukti apa. Cuma yang bukti dia apa? Dia duduk di tanah tu. Maka apa yang boleh buat? Rasulullah suruh dia bersumpah. Bila Al-Ash'as dengar Rasulullah suruh dia bersumpah, Al-Ash'as kata apa? Ya Rasulullah suruh dia bersumpah. Confirm dia sumpah. Confirm dia bersumpah. Confirm dia kata tu tanah dia walaupun bukan milik dia. Habislah ya Rasulullah, habislah harta saya, tak ada lah saya tak ada tanah macam tu. Tu harta saya tu. Sedih. Al-Ash'as sedih sangat. Memang betul. Bila Rasulullah SAW suruh si Yahudi ini bersumpah, dia bersumpah sungguh. Wallahi wa billahi wa tallahi, sesungguhnya tanah ini adalah tanah saya. Tanah ini milik saya. Tercengang Al-Ash'as. Memang betul, dia berani sungguh bersumpah. Sedangkan tu bukan dia, milik dia pun. Dia sanggup bersumpah. Dia sanggup bersumpah dengan sumpah palsu semata-mata untuk mendapatkan habuan dunia yang sedikit itu. Dia tak takut. Memang perangai Yahudi ni memang macam tu, tuan-tuan. Bukan cerita sekarang kita tengok kat Palestin je. Tengok kat Palestin sudah. Bukan tanah dia pun dia mengaku tanah dia. Masjid Al-Aqsa pun dia mengaku dia punya. Kan? Berapa banyak rumah-rumah orang Islam kita yang dia halau keluar, dia mengaku kata rumah dia. Dia tukar habis. Ibu negara pun nak tukar. Duduk dalam negara orang, ceroboh negara orang, lepas tu mengaku tu negara dia. Tu perangai Yahudi. Ni cerita zaman Rasulullah pun sama. Dia
dia ambil tanah Al-Ash'as, dia sanggup bersumpah. Last sekali bila dia dah bersumpah dah, maka diterimalah. Sebab apa? Sebab Al-Ash'as tak dapat datangkan apa-apa bukti yang mengatakan tanah itu adalah milik dia. Al-Ash'as tak boleh bersumpah. Faham tak? Yang boleh bersumpah orang yang didakwa. Orang yang mendakwa kena datangkan bukti. Orang yang mendakwa kena datangkan bukti. Orang yang didakwa kena bersumpah. Itu cara dia. Jadi orang tanya lah, kenapa Al-Ash'as tak sumpah? Tak sumpah macam mana? Siapa yang dakwa dia sekarang? Yahudi itu dakwa Al-Ash'as kan? Al-Ash'as yang mendakwa Yahudi. Yang didakwa siapa? Maka yang didakwa kena bersumpah. Untuk apa? Untuk mempertahankan diri dia. No? Orang yang nak mempertahankan diri dia, dia kena bersumpah. Orang yang mendakwa dia tak payah sumpah. Dia kena datangkan bukti. Kita sekarang pelik. Orang yang mendakwa dia sumpah. Orang yang didakwa tak sumpah. Faham tak ni? Orang yang mendakwa kena datang bukti. Kita dakwa dia, kata dia buat macam ni. Kita kena datangkan bukti sebab kita dakwa dia. Dakwaan kita ke atas dia mesti berasas. Mesti kena ada bukti. Mesti kena ada hujah. Bukan hanya sekadar kita mendakwa seseorang. Maka orang yang didakwa tadi, dia kena bersumpah. Maka Yahudi tadi, dia didakwa. Yang mendakwa dia siapa? Al-Ash'as. Masalahnya sekarang Al-Ash'as tak boleh membuktikan yang mana Yahudi tadi, apa tanah tadi milik dia. Dan bila didakwa Yahudi tadi, dia sanggup, dia berani bersumpah walaupun dia tahu tu bukan tanah dia. Maka selepas kes itu, kes tadi selesai dengan kes tadi dimenangi oleh orang Yahudi. Maka serah tanah tadi pun diserahlah hak milik secara sempurna. Mana dia jadi pemilik baru tanah tersebut. Bila kes kalah, agak-agak lah orang nak kata macam mana? Orang nak kata Rasulullah macam mana? Apa ni Rasulullah? Dengan Yahudi pun nak buat lembut-lembut. Kenapa yang tak ni? Memang sah-sah Yahudi itu macam tu. Rasulullah kan tak kenal kau ni sahabat. Rasulullah kalau nak bagi alasan senang boleh tak? Boleh tak? Boleh. Tapi inilah keadilan Nabi SAW. Nabi mengenalikan kes, bukan tengok siapa. Kau geng aku, ke kroni aku bagi. Tak. Rasulullah dia tak kira. Engkau orang beriman, orang bertakwa, engkau sahabat sekalipun, kalau kes tadi memang betul di pihak orang yang bukan Islam, itulah keadilan Islam, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Ini membuktikan bila Islam yang memimpin, kita lihat apa akan jadi. Semuanya akan sejahtera. Jangan bimbang, jangan takut. Homofobia dengan Islam. Sebenarnya Islam ini adil. Islam itu nama selamat. Aslim taslam. Siapa yang ikut Islam selamat sebenarnya. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kes tadi selesai, maka orang Yahudi ni dia seronok. Dia seronok sebab apa? Sebab kes tadi menyalahi dia. Dia menang kes tadi. Al-Ash'as pun termenung. Dia sedih sangat. Dia kata habislah. Tak ada lah. Ya Rasulullah, habislah. Lalu Rasulullah pun pujuk. Rasulullah memujuk Al-Ash'as. Al-Ash'as, jangan kamu sedih. Jangan kamu sedih dengan kehilangan. Memang Rasulullah tahu sahabat takkan menipu. Sahabat Rasulullah bercakap benar. Tetapi disebabkan tidak ada bukti yang menyatakan itu hak dia, tak boleh nak buat apa-apa. Rasulullah pun tak boleh nak buat apa-apa. Rasulullah kata tak buatlah Ash'as, biarlah dekat dia. Biarlah dia dapat nikmat yang sementara kat dunia ni. Nak lama mana dia hidup kat dunia ni? Biarlah dia nak seronok, nak boleh pun tak apa, biar. Kamu akan mendapat nikmat yang cukup besar di akhirat. Al-Ash'as, sabar. Kamu akan dapat nikmat yang cukup besar di akhirat nanti, Al-Ash'as. Maka lepas dengar Rasulullah sebut macam tu, hati Al-Ash'as pun menjadi tenang. Itulah orang Islam, tuan-tuan. Sifat redha tu tinggi. Walaupun kehilangan, walaupun orang kata apa yang diusahakan selama ini dia tak miliki, tak apa. Sebab dia yakin
hilang benda yang sedikit, hilang benda yang ala, kalau orang kampung saya kata ala coek je pun, tak besar mana pun. Coek ke setiap sikit sangat je, bukan banyak mana pun. Tuan-tuan, ke akhirat Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada orang yang bersabar, orang yang tabak, orang yang sanggup kehilangan dunia tak apa, jangan kehilangan akhirat, kerana di sanalah nikmat yang cukup besar. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa yang dapat kita ambil daripada peristiwa ini, tuan-tuan? Apa yang dapat kita ambil arti pada pengajaran? Kita boleh kenal ada orang yang mana sebenarnya walaupun Yahudi ni tak duduk kat Malaysia, tapi ramai je orang yang perangai macam perangai Yahudi ni, kan? Cukup ramai. Bahkan yang paling dahsyat, tuan-tuan, yang paling dahsyat, dalam adik-beradik pun ada perangai Yahudi. Kita duk marah Yahudi, duk ambil tanah Palestin, sedar tak sedar ada adik-beradik yang sanggup. Mentang-mentang dia pandai sikit, ada pula yang jenis kerja pejabat tanah, dia buat macam mana? Harta mak bapak ada semua dia pindah milik kat dia. Jangan main-main dengan tanah ni, tuan-tuan. Sekarang kera ni pun boleh bergaduh adik-beradik 7 keturunan. Tak anggap lagi dah adik-beradik. Mulai hari ni kita putus adik-beradik. Itu dia sebab tanah. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi orang yang bertakwa, dia tidak akan, orang kata, mengambil keputusan untuk memutuskan persaudaraan disebabkan dengan tanah. Tapi ramai hari ini disebabkan harta peninggalan, disebabkan harta pusaka, disebabkan tanah. Ada satu kisah, tuan-tuan. Kisah benar. Ada seorang makcik ni, dia datang kepada seorang ustaz. Dia kata, "Ustaz, saya nak serah kat ustaz rumah banglo saya." Agak-agak lah, cerdik tak cerdik macam ni nak bagi ustaz tu rumah banglo. Ustaz buatlah tahfiz, ustaz. Seronok lah ustaz tu nak bagi tahfiz kat dia, kan? Rumah banglo tu bukan rumah bangla, rumah banglo besar tu, tuan-tuan. Dekat tanah, kat mana, tuan-tuan? Kat Batu Keh pun tanah dekat situ. Lok banglo 4,000 kaki tu sekarang ada berapa juta? Makcik ni waras ke tak waras? Dia hidup lagi, ada anak lagi. Tanya makcik, kenapa makcik nak wakaf rumah ni? Saya tak nak dah, dia kata, semua ni fitnah, ujian saja. Lebih baik saya bagi ke ustaz uruslah buat tahfiz. Saya ni kalau boleh saya nak pergi dengan anak bossu saya nak pergi ke Mekah, hidup kat sana. Dia tak nak duduk Malaysia dah. Apa sebab makcik rupanya ada kes dia apa dia? Suami dia meninggal. Biasanya suami meninggal ni, anak-anak ambil tahu dah pasal rumah. Ambil tahu tak? Tak ambil tahu. Sebab mak dia ada lagi. Ini salah orang kita. Bila mak dia hidup, dia buat apa? Dia biarlah, tak apalah mak. Kan? Disebabkan anak-anak dia yang lain tu sibuk, rumah tadi ni, rumah pusaka ada rumah suami dia. Kalau isteri pun, kalau kata contoh dulu usaha sama, dia dapat separuh je. Kan? Sebab atas kejarian kita katakan, dia dapat 50-50, lepas tu tambah 1/8. Bukan semua dia dapat. Tiba-tiba disebabkan anak dia sibuk tak boleh ziarah dia, bongsu ni duduk dengan dia selalu, dia pergi tukar siap-siap nama atas nama anak bongsu. Bila adik-beradik dapat tahu, anak-anak dia dapat tahu, mak, kami ni bagi mak duduk, bukan kata kami suruh mak serah kat adik. Apa pasal ni mak serah rumah ni kat adik? Loh, ikatan nak minta balik ziarah mak pun tidak. Mana? Dah, cerita ziarah tu cerita lain, kan? Cerita harta ni tu pusaka. Itu faraid, wajib. Kalau anak semua setuju tak apa, bincang-bincang semua. Ni mak tak pernah bincang dengan kami, mak. Macam drama Melayu lah, kan? Mak tak pernah bincang dengan kami. Tiba-tiba mak serah kat adik macam tu saja. Mak ingat kami siapa? Tumbul kayu. Kami tak ada perasaan. Allah. Mulai hari ni kami tak mau balik dah. Bila anak dia cakap macam tu, mak dia mesti sedih. Ada anak macam tu, sedih, menangis kat baju kotik. Lain kali cakap dengan anak adik, jomlah kita duduk luar lah, tak duduk sini lagi dah. Biarlah, serahlah. Ustaz tu dengar astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Makcik kata dia terima makcik. Makcik kena settle dengan anak-anak makcik. Pergi ke Mekah tak settle makcik. Makcik mati, makcik tanggung dosa. Dosa besar ni makcik. Terkejut makcik tu.
wakaf tak boleh. Tak boleh makcik. Atas nama anak bozu tak boleh. Memang kalau ikut undang-undang kat Malaysia ni anak makcik menang yang bozu. Nak lawan menaiki mahkamah dia menang. Tapi kat akhirat dan makcik, habislah anak makcik, dia habislah makcik. Kena settle. Cerita dia tuan-tuan kat situ je. Saya tak tahu lepas tu saya settle Allah malam. Dia tak ada episod yang kedua. No, dia sampai kat situ saja tuan-tuan. Makcik tu senyap dan ustaz tu pun tak ambil rumah tu buat hafiz. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, kita jangan anggap dengan kita infak harta tu kita selamat, sedangkan harta tu ada bahagian. Kalau harta tu harta faraid, tak cukup dengan kita wakaf, tak cukup dengan kita sedekah infak, mesti diserahkan kepada hak milik dia, kepada orang yang berhak untuk menerima warisan tersebut. Jangan kita duk kata benci Yahudi, tak suka Yahudi, rupanya perangai Yahudi kita baca tadi ni ada dalam rumah tangga, dalam keluarga kita. Ni banyak ni tuan-tuan, orang yang mana yang ikut perangai Yahudi, yang dia sanggup buat macam-macam kerana dia nak apa? Dia nak dapatkan harta yang sementara sahaja. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah, peristiwa begini kita kena ambil peringatan. Walaupun kisah ini berlaku di zaman Rasulullah SAW, tetapi masih lagi ada di kalangan masyarakat kita yang perangai macam ni. Maka ambillah peringatan dan pengajaran daripada ayat, ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang suka ambil hak orang dan dia sanggup buat macam-macam, bahkan dia sanggup bersumpah untuk mendapatkan sesuatu yang sementara, yang pasti dia juga akan tinggalkan. Tetapi ingat, kalau dia tinggalkan kat dunia ni, ke akhirat dia takkan terlepas. Allah Ta'ala akan azab dia dengan azab yang sangat-sangat pedih. Rujukan Tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Darul Fikir Dimash, cetakan kedua 2003, halaman 288, jilid yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf kalau ada kasar bahasa atau salah kata. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah ridha pertemuan kita dan kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.